Okey, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi hadir kepada sesi webinar kita webinar Open and Distance Learning Universiti Kebangsaan Malaysia. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, sesi webinar ini juga adalah anjuran Center for Shaping Advanced and Professional Education UKM Shape dengan kerjasama Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Alright, saya Syatila Abdullah, selaku moderator bagi sesi webinar ini akan sajikan anda dengan input-input yang sangat istimewa yang akan dikongsikan oleh panelis kita sebentar lagi. Okey, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada yang sudi hadir kepada sesi webinar kita, sama ada melalui Facebook Live di UKM Shape ataupun daripada chat, daripada Zoom, aplikasi Zoom especially. Mungkin ada yang join kita tengah makan nasi lemak, minum kopi ataupun tertarik roti canai. Selamat datang ke sesi webinar kami. Alright, sebelum saya mulakan, untuk seterusnya. Okey, saya sebenarnya ada satu pantun saya nak kongsikan dengan semua. Okey, saya jual, kalau ada yang sudi nak beli pantun saya, bolehlah komen di chat Zoom ataupun boleh komen di Facebook juga. Okey, setiap hari silih berganti, resah memikir peluang masa depan. Webinar apakah kita hari ini? Belajar sepenuhnya dalam talian. Alright, macam sedih pula pantun saya ni saya rasa. Okey, jom saya sertai webinar kami pada pagi ini untuk peluang sambung pengajian sepenuhnya dalam talian. Okey, saya yakin tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada sesi webinar kita pada pagi ini sebenarnya ada niat, ada hasrat nak belajar dalam talian, tapi mungkin ada kekangan-kekangan mungkin dari segi masa, komitmen keluarga yang tak dapat kita elakkan. Kita terpaksa put aside, kita kata consider benda lain, komitmen yang lain terlebih dahulu kan. So sesi webinar ini kami bagikan kepada anda, kongsikan kepada anda sesi belajar sepenuhnya dalam talian, peluang untuk anda sambung belajar tanpa perlu sacrifice komitmen yang lain. Alright. Sebelum saya perkenalkan barisan panel kita pada pagi ini, izinkan jom saya kongsikan kepada anda majlis pelancaran program Open and Distance Learning Universiti Kebangsaan Malaysia. Okey, baiklah. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Kalau dah kenal takut rindulah pula. Okey, saya nak memperkenalkan kepada anda panel-panel, barisan panel kita yang sangat hebat pada hari ini. Okey, saya perkenalkan panel kita yang pertama, Profesor Madya Dr. Fariza Khalid, Timbalan Pengarah Akademik dan Pengembangan Program UKM Shape. Apa khabar doktor? Alhamdulillah seadanya. Sihat hari ini doktor? Alhamdulillah, tak dapat nak ke pasar lagi lah. Okey, lepas ni kita sambung doktor. Ya. Alright, panel kita yang kedua, Dr. Hazrati Husnin selaku penyelaras program Sarjana Pendidikan dalam Teknologi Pendidikan. Assalamualaikum Dr. Haz. Assalamualaikum. Dr. Haz sempat breakfast hari ni? Dah. Awal hari ni awal. Okey, alhamdulillah. Okey doktor, panel kita yang ketiga, Dr. Hanita Hanim Ismail selaku penyelaras program Sarjana Pendidikan dalam Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua. Assalamualaikum doktor. Sihat pagi ni doktor? Alhamdulillah. Okey, mood yang baik insya-Allah. Kita teruskan dengan sesi webinar kita pada pagi ini. Alright, sebelum kita mulakan sesi webinar kita yang selanjutnya, saya mohon kerjasama kepada anda semua tuan-tuan dan puan-puan untuk sesi share banyak-banyak link webinar ini dekat social media anda, WhatsApp juga, share dengan kawan-kawan, dengan keluarga. Mana tahu ada yang berminat untuk sambung belajar sepenuhnya dalam talian kan? Okey, apatah lagi kalau belajar dalam talian, especially boleh belajar direct dengan UKM. Itu UKM kan? Alright, mungkin kita boleh teruskan dengan panel pertama.
Itu saya menjemput Dr. Fariza untuk berkongsi dengan kita peranan UKM Shape dan ODL itu sendiri bagi membantu orang luar yang ingin belajar sepenuhnya dalam talian. Doktor, boleh kongsikan? Silakan, Doktor. Terima kasih, Syah. Auzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Salam hujung minggu buat semua yang bersiaran bersama dengan kami pada pagi inilah ya. Jadi tentunya saya mengalu-alukan kehadiran semua. Mungkin walaupun ada yang mungkin tak dapat hadir tetapi rakaman ini akan kekal di Facebook kan. Jadi bolehlah kita share dan sebagainya. Okey, jadi saya akan berkongsi sedikit lah ya. Saya tak nak cerita panjang tapi cukuplah untuk memperkenalkan siapa UKM Shape ya, apa yang kami buat dan sebagainya lah. So untuk itu izinkan saya untuk share screen. Boleh nampak tak saya punya slide ni? Nampak, Doktor? Jelas. Nampak okey, baik. So sebagaimana yang tuan-tuan puan-puan maklum untuk hari ini insya-Allah kita akan menerangkan, kita akan mewar-warkanlah tentang dua program yang dikategorikan sebagai program open and distance learning ataupun nama glamour dia yang selalu orang sebut ialah ODL lah ya. Okey, jadi apa itu ODL? Apa dia kelebihan kalau kita belajar dalam program secara ODL ini dan sebagainya lah. InsyaAllah saya akan kongsi selepas ni. Tapi sebelum itu, untuk makluman semua, kesemua program secara open and distance learning di UKM ini sebenarnya di bawah pengurusan, di bawah governance UKM Shape lah. Di mana UKM Shape ni kalau kita lihat nama itu sendiri ialah satu pusat Shaping Advanced and Professional Education Center ataupun pusat pembentukan pendidikan lanjutan dan profesional, merupakan salah satu PTJ ataupun pusat tanggungjawab yang berada di dalam UKM, yang mana kami ini menguruskan program-program yang kita tawarkan secara eksekutif. Eksekutif meaning dari segi waktu pembelajaran ya, dari segi penyusunan jadual dan sebagainya, sifatnya lebih fleksibel ya. Okey. Jadi kat mana UKM Shape ni? Saya tak dapatlah nak tunjuk peta kan, tapi saja sambil gambar daripada angkasa ni. Di sinilah kita berada ya, somewhere di dalam UKM berdekatan dengan Dewan Gemilang ya. Kalau tuan-tuan perempuan mungkin pernah datang ke UKM atau nanti walaupun enroll yourself as a ODS students, you are welcome to visit our campus lah. So kita berada di sini ya, di UKM Shape sebelah dengan Dewan Gemilang, di mana di situ jugalah pusat rotu kita ada padang untuk sukan, semua tu berada happening lah, berada di sekitar UKM Shape ya. Jadi siapa yang berada di sebalik UKM Shape ya, kalau kita perhatikan di sini saya nak memperkenal sedikitlah barisan pengurusan tertinggi UKM Shape. Kita ada di tengah-tengah tu kita punya pengarah lah yang Datuk Prof. Datuk Dr. Muhammad Hussein ya. Saya selaku timbalan pengarah akademik dan juga pengembangan program. Dan di sebelah ini kita ada Dr. Azhan Awang selaku timbalan pengarah yang menguruskan bahagian hak ehwal pelajar, dan kita ada juga bersama timbalan pengarah seterusnya ialah Encik Jamalullah Abdul Wahab yang portfolio beliau adalah untuk marketing dan juga business development. Dan bersama-sama saya yang ramai-ramai yang tudung-tudung merah semua ni kat belakang ni adalah ketua-ketua bahagian ya. Ada Alawiyah ni untuk kewangan ya, akademik, tim IT, marketing, HESA ataupun UKM Care, ketua mentadbiran kami Puan Rozita, dan tidak ketinggalan adalah Cik Samsul. Beliau adalah ketua lah bagi business development di UKM Shape. Jadi sebagaimana yang saya maklumkan tadi, kami adalah satu pusat di dalam UKM yang menguruskan penawaran khusus-khusus secara eksekutif ya. Dan bila kita sebut tentang eksekutif, tentulah kita sebenarnya
falsafah di sebalik kenapa wujudnya UKM Shape di UKM adalah untuk kita meneruskan penawaran bagi memenuhi keperluan lifelong learners ataupun nak menyokong pembelajaran sepanjang hayat lah. So ini sebenarnya sangat berkait rapat dengan golongan ataupun target audience yang biasanya kalau untuk program secara eksekutif ni adalah kebanyakannya datang daripada mereka yang sedang bekerja. Macam yang Puan Syatila sebut tadi kan, bagaimana kita kalau kita nak belajar mungkin dalam suasana pandemik yang telah melanda 2-3 tahun ni pun kita sebenarnya we are get used to going online kan, we are familiar with having online discussion, having online classes without having to commute to the campus. Jadi semua orang sudah rasa convenient dengan penggunaan teknologi tanpa kehadiran secara fizikal. Jadi sebenarnya ODL salah satu daripada produk yang kita ada di UKM Shape yang baru dilancarkan, taklah baru jugalah, kita lancarkan pada awal tahun ini. Yang mana salah satu yang saya katakan tadi itulah kita nak menyokong pembelajaran sepanjang hayat. Kita nak memberi peluang kepada rakan-rakan kita yang berada di luar sana, yang bekerja, yang duduk jauh kan, ada keluarga, ada komitmen kerja dan sebagainya, untuk menyambung pelajaran, tetapi you don't have to come to our campus. Datang, hanya yang wajib datang adalah untuk menerima scroll pada hari pengijazahan ataupun graduasi sahaja. Okey. Namun demikian, sebenarnya untuk program-program secara eksekutif termasuklah ODL ini bukanlah 100% kita sasarkan kepada golongan yang bekerja. Ramai juga fresh graduates misalnya kita ada kursus-kursus ataupun program-program untuk undergraduate misalnya yang kemasukan ke program ijazah sarjana muda adalah mereka yang kata fresh lah kan, untuk menyambung pembelajaran Dan kita juga menawarkan program akademik serta profesional yang berdaya sains serta of course memenuhi keperluan semasa. So kami di UKM Shape dengan bantuan tim business development, kita ada bahagian unit ODL, kita ada juga bahagian yang membantu saya untuk pengembangan program akademik. Kita sebenarnya sebelum kita menawarkan mana-mana program secara eksekutif, kita sebenarnya mengenal pastilah keperluan dari segi pasarannya macam mana, dan of course dari segi kurikulum dan juga penyesuaiannya dengan keperluan semasa itu memang adalah satu perkara yang memang kami titik beratkan di UKM, kerana sebagai sebuah kata universiti watan kan, universiti yang telah pun well established, memang dari segi aspek kualiti tu memang kita titik beratkan lah. Dan of course di samping macam saya katakan tadi, kita ada program akademik sama ada di peringkat undergraduate, kita ada peringkat sarjana, dan kita ada juga di peringkat PhD. Kita juga di UKM Shape juga menawarkan kursus-kursus seperti CJ Professional. Coming very very soon adalah micro credential, kursus-kursus pendek yang berakreditasi, meaning that for those yang mengikuti program contohnya micro credential boleh mengguna pakai kredit yang telah dikumpulkan semasa menghadiri kursus tersebut untuk masuk ke program akademik. Jadi dapat wave lah kat situ. Sajalah teaser kan, nak maklumkan sedikitlah tentang apa yang kami hasilkan. So sebagaimana yang saya katakan tadi, kita ada program untuk postgraduate, undergraduate, kita ada juga open and distance learning. So pada hari ini kita akan tumpukan kepada program open and distance learning. So ini hanyalah screenshot sebahagian daripada kursus yang ada. Mungkin nanti saya ingat Urustia akan kongsikan link ke Study UKM, link ke Open and Distance Learning lah untuk dapatkan maklumat secara lebih lanjut. So saya just masukkan kita punya screenshot just untuk menunjukkan kepada tuan-tuan puan-puan apa yang kita tawarkan. So this is one of the banners yang kita ada di laman web Study UKM, yang mana kita telah maklumkan pengambilan untuk September. So untuk makluman tuan-tuan puan-puan, pada semester yang lepas pada bulan Mei yang lepas, kita sudah ada pengambilan lah, khususnya bagi sarjana pendidikan dalam teknologi pendidikan. Manakala untuk TESOL kita baru mulakan pada semester ini. Dan ini adalah laman web untuk ODL UKM. Saya rasa juga link ni akan dikongsi lah nanti, di mana di sinilah tuan-tuan boleh tengok apa dia senarai program yang ada. Kalau nak buat application boleh klik pada apply now, and then you can also read up
all the FAQ di sini. Jadi akan menjawablah sedikit sebanyak tentang apa itu konsep open and distance learning. Perlu ke saya datang dekat fakulti kan, tugasan macam mana? Kelas pula buat hujung minggu ke waktu hari cuti waktu cuti sekolah ke macam mana? So you can also have that kind of information dekat FAQ kami lah ya. Alright. So kalau sekiranya ada sebarang soalan, boleh juga klik pada contact us, ataupun untuk sesi pada hari ini insya-Allah saya rasa tim saya akan sama-sama menggembeling tenaga lah untuk menjawab setiap soalan yang ditanyakan oleh audiens kita pada hari ini. So feel free to ask any question that you think you might want to ask. Okay. Moving on to the concept of open and distance learning ya. Mungkin saudari, tuan-tuan puan-puan pernah dengar ODL kan? ODL ni banyak. Dia ada online distance learning, dia ada open and distance learning. So what is actually the main difference between online and distance learning dengan open and distance learning? Of course ada perbezaan dia, tetapi saya nak tumpukan pada hari inilah tentang open and distance learning yang memang kita tawarkan mengikut keperluan dan standard MQA. MQA yang mana di dalam kita nak tawarkan satu-satu program ODL ni tuan-tuan perempuan, dia memakan masa yang sangat panjang, perancangan yang sangat teliti, penghasilan modul yang memakan masa berbulan-bulan daripada SME ataupun subject matter experts kami di UKM. So it is not just simply about going online. Itu online distance learning ya, tapi open and distance learning falsafahnya ialah membekalkan satu pengalaman pembelajaran yang bermakna kepada mereka yang scattered all over the country ataupun all over the world kalau kita cakap tentang aspek pengambilan pelajaran antarabangsa. But at the same time, we have a quality di mana kami memastikan bahawa semua tugasan, semua bahan-bahan pembelajaran itu telah pun dikumpulkan secara tersusun dan juga bermodul lah. Jadi tuan-tuan perempuan yang memasuki ataupun join di ODL UKM ini, you will experience a different kind of learning experience lah ya, yang mungkin tidak wujud di dalam program secara konvensional ataupun program yang kita laksanakan semasa kita terpaksa shifted kepada online punya mode kerana penyediaan preparation in terms of the SIM ataupun self instruction and material tidak berlaku di dalam program-program konvensional, tetapi di dalam open and distance learning kita memang ada modul yang cukup lengkap untuk you all belajar, dan di mana hanya berlaku perjumpaan secara sinkronis itu sangat minimum lah. Saya rasa mungkin kedua-dua ketua program kita akan menerangkan secara lebih lanjut ya tentang perjalanan kuliah dan sebagainya. So saya just hanya nak pembuka bicara saja. Okay, so ODL ini dia bersifat terbuka, meaning that openness yang kita ada di dalam ODL bermaksud kita memberikan ruang yang lebih luas kepada saudara-saudari di luar sana. If you think that you don't have the accurate ataupun the appropriate academic background, tetapi di dalam ODL kemasukan secara apel adalah diterima. Maksudnya contoh bagi tuan-tuan perempuan, saya nak masuk ke sarjana teknologi pendidikan ni, nak belajar dengan Dr. Fariza ni, contoh kan, tapi saya tak ada first degree. But if you have certain pengalaman mengajar dalam bidang contoh yang berkaitan dengan teknologi dan sebagainya, you will have that opportunity to also further your study without having to take your first degree first. Tak perlu buat first degree tapi terus lompat ke sarjana dengan kemasukan oleh apa. Itu yang antara sifat-sifat luar, sifat-sifat fleksibel yang ada di dalam open and distance learning lah ya. Okey. Dan pembelajaran berlaku sepenuhnya dalam talian. So dalam konteks ODL UKM, memang kita plan ataupun kita reka bentuk program ini menggunakan ataupun dengan pelaksanaan secara sepenuhnya di dalam talian. Jadi sebab itulah kita tidak perlu kepada perjumpaan secara fizikal. Dan of course beberapa ciri sifatnya yang fleksibel, tuan-tuan pun boleh belajar bila-bila masa, walaupun ada perjumpaan sinkronus, it is not something which is mandatory. Don't have to, if you have something yang more urgent, then just let your lecturers know, dan kita sebenarnya memang bekalkan rakaman bagi perjumpaan secara sinkronus itu secara berkala lah setiap minggu apabila kita dah pun melalui proses tersebut. So tidak berlaku keciciran, tidak berlaku kata kalau tak datang kuliah tak boleh masuk exam. Okay, jadi itulah antara ciri-ciri flexibility yang kami hidangkan kepada tuan-tuan perempuan. Okay, so accessible, mudah untuk kita masuk ke
especially LMS lah, Learning Management System yang berasaskan Moodle, boleh orang kata dia tidak terlalu berat dan boleh juga diakses melalui mobile apps. Sebab tu dia ada toleransi lah, dia mudah untuk kita gunakan. Nanti compatibility mode dia memang boleh kita menggunakan mobile apps dan mode pelbagai. Dan kalau sekarang kalau kita bercakap mungkin tuan-tuan pun tak nampak lah kan, tetapi kalau nak pastikan betul ke yang Dr. Fariza cakap mode pelbagai ni, jadi join lah ke kita punya program, and then you will see and then you will witness that kita punya bahan-bahan pembelajaran ini memang sifat dia pelbagai. Kita bukan hanya ada dalam bentuk textual, tetapi kita ada dalam bentuk video, adanya self-check, adanya latihan-latihan kuis yang menyokong kefahaman tuan-tuan perempuan ataupun saudarilah tentang tajuk-tajuk yang kita ada. So saya nak just ringkas saja. Saya dah sebut tadi tentang flexibility yang ada di dalam program ODL. Saya dah sebut juga bahawa pelaksanaan untuk program ODL UKM ini untuk setakat inilah, especially untuk 2 program yang kita nak cerita pada hari ini, memang sifatnya sepenuhnya di dalam talian ya. Dan tentulah bahan yang saya sebutkan juga tadi dalam pelbagai format lah ya, untuk kita cater kepada pelbagai jenis gaya pembelajaran kan. Mungkin ada kita ni yang jenis saya suka baca je kan, tapi ada yang kata kalau baca saya mengantuk lah, saya kena dengar orang bercakap. Kita ada video dan mungkin ada kata saya tak boleh visualize lah, kalau kita tengok teks kita ada infografik. So itulah antara kepakaran subject matter experts khususnya di Fakulti Pendidikan ya, yang telah pun ada pengalaman berpuluh-puluh tahun di dalam orang kata selok-belok tentang andragogi ya, tentang pemilihan bahan dan sebagainya. Jadi kami kata cuba untuk mengaplikasikan segenap kemahiran yang kita ada itu di dalam program Open and Distance Learning kami ini. Okay? So mungkin pernah dengar tak tentang penilaian alternatif ya? Penilaian alternatif adalah salah satu daripada kaedah penilaian yang menggantikan peperiksaan akhir. Kita tahu, saya pun ramai student-student yang memang bekerja. Kalau di Fakulti Pendidikan kebanyakan klien kita adalah guru-guru ya. Tapi macam ODL ni kita ada ramai juga, selain pada guru-guru sekolah, kita ada juga guru-guru sekolah swasta. Kita ada pensyarah-pensyarah kolej matrikulasi. Kita ada pensyarah daripada kolej swasta. Kita ada instructional designer pun yang join untuk teknologi pendidikan, yang mana bila saya maklumkan bahawa untuk kelas ini kita tidak ada final exam, semua tepuk tangan sebab dia kata this is what we want kan. Sebab sebagai pelajar adult learners, kita tak naklah membaca, kita tak nak masuk ke exam Dewan Peperiksaan walaupun secara maya. Kita lebih suka sekiranya penilaian itu dilakukan dalam bentuk tugasan yang dikaitkan dengan konteks pekerjaan kami. So this is what will be happening di dalam kursus secara open and distance learning lah. And then of course antara feature yang paling penting yang semasa kami melaksanakan proses akreditasi sementara, learning management systems dan self-instruction material yang telah dibangunkan oleh UKM SHAPE untuk 2 program ini telah mendapat pujian daripada auditor kerana mereka mengatakan susunan itu sangat lengkap ya, topik dengan topik itu sangat sistematik, adanya latihan, adanya refleksi ataupun forum dan adanya bahan rujukan dan sebagainya. So saya harap sekiranya tuan-tuan rasa macam betul ke? Jadi join lah ya, masuklah kepada program Open Distance Learning kami. So, and of course mungkin ada yang tanya kan, saya jawablah sebelum ada yang bertanya kan, berakreditasi ke ODL ni, apa kualiti dia nak banding dengan program konvensional? So, saya tekankan di sini ya, sebagaimana saya katakan tadi, proses untuk menghasilkan program ODL ini sangat panjang. Kerana apa? Sebab untuk program ODL ini kita treat dia sebagai satu program yang baharu, kerana kita perlu pembangun program ini perlu menghasilkan COPA ataupun Code of Practice, satu dokumen yang panjang yang telah pun melalui proses akreditasi. Tapi UKM adalah SUA akreditasi, tetapi sebagai sebuah institusi yang telah dianugerahkan dengan SUA akreditasi, accreditation yang dilaksanakan di peringkat dalaman sebenarnya telah pun memenuhi standard MQA. Jadi menjawab soalan sebelum ditanya, semua program-program ODL sebenarnya diasaskan
berasaskan ataupun ditawarkan berasaskan kepada program konvensional, tetapi hanya ditukar kepada mode open and distance learning. But of course, oleh kerana open and distance learning ini ada standard yang tersendiri, maka penawaran kepada ODL ni tidak boleh berlaku secara macam pergi online terus jadi ODL. Tidak, perlu ada satu dokumen, satu penilaian yang thorough, penghasilan bahan-bahan dan juga penyusunan di dalam LMS. So itulah tidak ada doubtful apabila kita bercakap tentang ODL kerana kualiti dia sama sebenarnya dengan program konvensional. In fact, saya rasa mungkin dari segi penghasilan bahan dan apa yang kita bekalkan kepada prospek ataupun pelajar sebenarnya adalah lebih daripada apa yang kita bekalkan di dalam program konvensional. So, saya rasa saya dah come towards the end of my slides. Siapa yang boleh mengikuti program Open and Distance Learning ini? Adakah mereka yang dah bekerja 10 tahun ataupun mereka yang dah nak pencen ataupun mereka yang baru je balik cuti belajar ataupun baru balik belajar kan first degree baru habis tapi tak tahu nak buat apa. Kerja tak dapat lagi. Jadi sebenarnya untuk program Open and Distance Learning ini dia terbuka kepada semua kelompok. Macam saya katakan tadilah, sama ada golongan yang sedang bekerja ataupun yang telah bersara. Kita ada jugalah menerima juga mereka yang telah hampir ambang persaraan tapi berminat untuk masuk ke ODL, tidak ada masalah. Itulah konsep openness yang kita ada. Dan begitu juga dengan graduan segarlah, pelajar-pelajar anak-anak kita yang baru sahaja tamat pembelajaran di peringkat first degree, jadi boleh apply ke program Open and Distance Learning. Tidak ada masalah. Jadi open to all. Alright, so saya just nak tunjuk sedikit. Saya tak pasti, mungkin panel lain ada snippets ataupun snapshots yang mereka ambil untuk menceritakan tentang learning management system yang kita ada, tetapi saya just go through very quickly. So this is our learning management system. Nama dia adalah Virtual Interactive Platform ataupun VIP. So apabila saudari telah pun mendaftar sebagai pelajar nanti, saudari akan diberikan akses lah untuk masuk ke learning management system di mana kita susun setiap kursus yang ada di dalam program yang ditawarkan ataupun program yang telah saudari enroll itu akan terpampang lah di dalam you punya dashboard. Misalnya ada kursus pendengar kritis, teknologi enhanced language learning, social linguistics and language teaching, and so on so forth lah, bergantung kepada program yang saudari ada. So bila kita klik kat sini, so dia akan adalah topik by topik yang memberikan penerangan secara panjang lebar tentang cakupan ataupun isi kandungan yang perlu saudari kuasai. So ini yang saya katakan bagaimana Moodle base ataupun LMS VIP kita ini sebenarnya is actually accessible via your mobile phone. Saudari boleh sambil-sambil on the go kan, nak tengoklah, nak bacalah topik 2 tak habis lagi baca kan, just buka pada phone saja dan you will be able to access to all the content yang kita berikan. Okay. So kita ada forum, kita ada interaktif content, ada dalam bentuk quizzes dan kita tidak lupa kita juga bekalkan rujukanlah untuk pembacaan yang seterusnya. Okey, so saya rasa itu sahajalah daripada saya sebagai pembuka bicara. Saya tak nak cerita panjang, takut nanti overlap pula dengan yang nak diterangkan oleh penyelaras program. So saya rasa terima kasih. Itu saja, saya ucapkan terima kasih di atas perhatian yang diberi. Saya pulangkan kembali kepada moderator. Silakan Puan Syah. Terima kasih. Alright, Doktor. Terima kasih banyak di atas penjelasan yang sangat jelas tadi, perkongsian yang sangat jelas sebenarnya tadi. Saya tertarik dengan Doktor punya perkongsian which is fleksibel dengan penilaian alternatif. Benda ni sangat special sebenarnya bila kita offer untuk ODL kan. Fleksibel, you can study anytime, anyhow, anywhere you can study. Mungkin komitmen yang pelbagai dalam kehidupan seharian kita menjadi isu untuk kita sambung belajar kan. So impian untuk kita sambung belajar tu mungkin terkubur ataupun kita delay kan. So dengan adanya mod pembelajaran sepenuhnya dalam talian ini, ia tak akan mengganggu cita-cita kita, impian kita untuk melanjutkan pembelajaran. Okey, baiklah, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan punya persoalan, sebarang persoalan berkaitan webinar kita ataupun nak tanya pada panel kita, boleh tulis segala persoalan anda di komen di Facebook ataupun kita punya chat di Zoom ataupun boleh direct WhatsApp kita, tim teknikal kita. Okey, kalau nak WhatsApp,
saya sebutkan nombor, mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh tulis ataupun nanti technical team kita akan share link WhatsApp direct di chat ataupun komen 0108070049. Okey, 0108070049. Okey. Sebarang persoalan nanti kita akan bacakan di penghujung sesi untuk kita kongsikan bersama-sama dengan anda. Okay, saya rasa kita boleh teruskan dengan panel kita yang kedua. Saya berjemput Dr. Hazrati Husnin untuk berkongsi dengan kita tentang program sarjana pendidikan dalam teknologi pendidikan. Silakan Dr. Haz. Baik, terima kasih Puan Moderator, Puan Syah. Sebentar ya, saya kongsikan slide saya terlebih dahulu. Boleh dengar suara saya? Sebentar ya. Okey. Boleh nampak ke slide saya? Okey, dengar jelas ya. Alright. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semualah yang berbahagia. Profesor Madya Dr. Faizal Khalid, rakan saya Dr. Hanita Ismail, tim ODL yang bekerja keras pada hari ini, dan yang paling tak dilupakanlah yang dialu-alukan peserta webinar yang hadir pada pagi ini. Pertamanya saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasihlah di atas kesediaanlah para peserta yang hadir pada siri webinar ini, dapat meluangkan masa lah pada pagi ini. Kalau saya lihat di dalam list partisipan di Zoom ni, kita ada lebih kurang 30 orang lah yang menyertai, dan saya tak pasti berapa ramai di luar sana di Facebook. Jadi selamat datang ke webinar belajar sepenuhnya dalam talian. Betul tajuk dia, belajar sepenuhnya dalam talian, anjuran UKM Shape bersama dengan Fakulti Pendidikan UKM. Jadi saya Hazrati Husnin, saya merupakan pensyarah dari Fakulti Pendidikan. Bidang saya adalah teknologi pendidikan lah, dan dalam masa yang sama saya juga adalah penyelaras bagi program sarjana pendidikan dalam teknologi pendidikan ODL di UKM. Maka atas kapasiti itu saya beradalah di sini webinar pada pagi ini untuk memberi sedikit kata perkongsian mengenai program teknologi pendidikan yang ditawarkan secara ODL inilah. Jadi dengan harapan di akhir sesi perkongsian saya ini dapatlah memberi sedikit makluman, input kepada para peserta yang mungkin tertanya-tanya bagaimana nak belajar sepenuhnya dalam talian, boleh ke? Jadi perkongsian saya ini akan berkhususkan kepada program teknologi pendidikan lah. Dan kalau anda lihat di skrin ketika ini yang saya kongsikan, perkongsian saya pada pagi ini akan merangkumi topik-topik penting lah yang telah saya susun, di mana saya akan menyentuh ataupun berkongsi sedikit berkenaan dengan struktur program, pelaksanaan dan juga penilaian. Dan seterusnya kita akan melihat bagaimana pembelajaran sepenuhnya dalam talian dapat dilaksanakan melalui sistem pengurusan pembelajaran. Rasanya tadi PM Dr. Faizal telah pun menunjukkan sedikit snapshot lah berkenaan dengan sistem ataupun LMS yang digunakan untuk pengurusan pembelajaran. Dan kita juga akan melihat apakah bentuk bahan pembelajaran yang telah disediakan untuk belajarlah bagi menyokong pembelajaran dalam talian. Dan akhirnya saya akan kongsikanlah apakah syarat kemasukan ke program sarjana pendidikan dalam teknologi pendidikan. Jadi sebelum saya pergi dengan lebih jauh, saya sukalah lebih dahulu nak kongsikan objektif program teknologi pendidikan. Jadi kalau anda lihat di sini terdapat, saya dah susun ada 5 kesemuanya, di mana objektif program teknologi pendidikan pada asasnya adalah untuk menghasilkan pendidik yang graduan yang berkemahiran dalam bidang teknologi pendidikan. Dan bukan itu saja, bukan saja kita nak menghasilkan pendidik yang berkemahiran dalam bidang teknologi pendidikan, malah kita juga nak menghasilkan
penyelidik yang berkebolehan untuk menjalankan juga kajian yang berkaitan dengan bidang bagi tujuan meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran, dan berdasarkan kepada khusus cakupan konten daripada kemahiran dan juga pengetahuan yang telah kita terapkan dalam program ini, diharap dapat harap dapat menghasilkanlah pendidik yang profesional dan beretika, dan seterusnya boleh menjadi pendidik yang kritis, kreatif dan inovatif, yang dapat menyumbang kembali kepakaran dalam bidang ini apabila mereka pulang, apabila mereka berada di tempat kerja kelak, dan seterusnya menyelesaikan isu-isu yang berkaitan dengan pendidikan. So ini adalah asas kepada objektif penumbuhan program teknologi pendidikan ini. Dan kalau saya boleh nyatakan juga di sini, program ini pada asasnya kita dah mereka bentuk juga untuk melahirkan graduan yang boleh memenuhi keperluan pasaran pekerja lah, termasuk juga memberi peluang kepada para pelajar bagi peluang untuk meningkatkan kejayaan mereka, di mana kalau saya boleh explain dengan lebih lagi, kita meskipun nama program ini adalah Sarjana Pendidikan dalam Teknologi Pendidikan, kita ada konteks pendidikan di situ, tapi program ini tidaklah semata-mata berfokuskan kepada guru dan konteks sekolah sahaja. Malah program ini kita dah susun dan kita telah reka bentuk mengikut kesesuaian juga kepada prospek daripada sektor swasta, industri dan juga latihan lah. Sebagai contohnya macam yang telah disebut oleh PM Dr. Fariza tadi, di mana kita juga ada, kalau dalam kohort yang sedang berjalan sekarang, kita ada berbagai pelajar daripada berbagai latar belakang dan bukan guru saja. Ada yang bekerja sebagai tutor, ada yang bekerja sebagai pensyarah di PTS, dan ada juga yang daripada bidang seperti mereka bentuk pengajaran yang terlibat dengan latihan korporat dan sebagainya. Jadi konteks kita itu agak luas dan dia memberi peluang lah, dan dia tidak tertakluk kepada those who are in the technology ataupun IT background, tetapi kita juga ada pelajar yang in fact daripada program yang degree-nya adalah dalam bidang biasa juga turut mengambil program master ataupun sarjana dalam teknologi pendidikan ini. Maka kurikulum dan juga kandungan khusus untuk program teknologi pendidikan ini telah kita reka bentuklah bagi memenuhi keperluan ataupun prospek yang telah saya sebutkan di awal tadi lah, di mana cakupan khusus ini meliputi maklumat ataupun konsep-konsep penting perkembangan dan juga trend semasa dalam bidang teknologi pendidikan lah. Dan antaranya kalau saya boleh berikan contoh di sini, kita ada konsep pembelajaran dalam talian dan hybrid. Kita juga masukkan aspek pembangunan kandungan digital, augmented reality dan juga kewarganegaraan digital. Dan semua konsep-konsep yang contoh-contoh yang saya nyatakan di sini, kita jelmakan di dalam khusus-khusus yang kita tawarkan dalam program sarjana pendidikan dalam teknologi pendidikan. Jadi seterusnya, apakah struktur program teknologi pendidikan ini? Jadi kalau anda lihat di slide saya ketika ini, jadi sarjana pendidikan teknologi pendidikan ini ditawarkan secara mod kerja khusus, ya, di mana bakal pelajar boleh untuk memilih sama ada hendak mendaftar secara sepenuh masa atau separuh masa lah, tetapi as for the time being, as kita baru saja mulakan kohort yang pertama, dan insyaAllah kita akan mengambil pula kohort kedua lah jika ada yang akan enroll lah pada hari ini. Jadi tapi kita start buat masa ni, kita offer untuk separuh masa terlebih dahulu lah. Dan kalau lihat pula kepada tempoh pengajian, kalau untuk sepenuh masa, minimum untuk menghabiskan program ini adalah selama 1 tahun, dan maksimumnya adalah 3 tahun. Manakala untuk those yang enroll kepada mod ataupun separuh masa, so minimumnya untuk menghabiskan kursus ini adalah program ini adalah 1 tahun 8 bulan, dan maksimumnya adalah 5 tahun lah. Dan kalau saya boleh nyatakan di sini, untuk 1 semester untuk program ODL ini adalah bersamaan dengan 4 bulan lah. Dan kalau saya lihat, saya kongsikan di sini dari aspek komponen dan peratusan khusus. Jadi untuk program
teknologi pendidikan ini terdapat 4 jenis kategori ataupun klasifikasi khusus yang perlu diambil oleh pelajar, iaitu kita ada khusus wajib sebanyak 13 kredit, kemudian kita ada khusus pengkhususan sebanyak 15 kredit, dan kita ada khusus elektif sebanyak 9 kredit, dan di akhir nanti pelajar perlu juga mengambil projek ataupun projek paper lah, just a mini disertasi sebanyak 8 kredit, dan jumlahnya adalah 45 kredit lah, bermaksud untuk membolehkan pelajar bergraduat. Jadi pelajar perlu melengkapkanlah jumlah jam kredit sebanyak 45 lah. Dan kalau saya boleh bagi detail lagi, so kalau untuk khusus wajib, ada 4 lah, yang macam saya nyatakan tadi. Kita ada kaedah penyelidikan, kita ada penulisan kritis dalam penyelidikan, kita ada penyelidikan kuantitatif dan juga penyelidikan kualitatif. Jadi kalau anda lihat di sini, khusus-khusus untuk wajib fakulti ini lebih memfokuskan kepada aspek penyelidikan, dan ini selarilah dengan objektif program yang saya nyatakan di awal tadi, di mana kita bukan saja nak melahirkan pelajar yang berkemahiran dalam tahu menggunakan teknologi, tahu mereka bentuk pengajaran, tetapi kita nak juga menghasilkan pendidik yang berkebolehan pula untuk menjadi seorang penyelidik yang mampu untuk menjalankan kajian, dan menerusi kajian dijalankan itu dia boleh pulangkan semula hasil kajian itu untuk kegunaan komuniti dan juga masyarakat di luar sana. Dan bagi menghasilkan pendidik yang berkemahiran tadi dalam bidang teknologi pendidikan, jadi kita telah susun 5 kursus lah yang berkaitan dengan bidang pengkhususan, di mana kalau anda boleh lihat di sini, kita ada asas teknologi pendidikan, kita ada pengajaran digital dan futuristik, kemudian kita ada produksi media pembelajaran, reka bentuk pengajaran dalam pendidikan dan latihan, dan kita ada reka bentuk program literasi maklumat dalam pendidikan. Jadi ini adalah 5 kursus pengkhususan yang perlu diambil lah, yang wajib diambil oleh semua pelajar. Dan ini pula adalah kursus elektif, di mana kita, kalau anda lihat di sini, kita ada kursus elektif yang pelajar boleh ambil lah, di mana kita ada penerbitan video pendidikan, kewarganegaraan digital dan kesedaran cyber, penyelidikan pembangunan media. Dan di akhirnya kita ada juga projek penyelidikan 1 dan juga projek penyelidikan 2 lah, di mana yang ni selalunya kita tawarkan di 2 semester akhir lah, yang sebelum anda menamatkan pengajian. Jadi bagi 2 kursus projek pendidikan 1 dan 2 ini, pelajar akan di-assignkan, akan diberikan seorang penyelia lah, di mana pelajar akan bekerjasama dengan penyelia, dan penyelia akan membantulah untuk memastikan projek ataupun kajian yang pelajar jalankan itu dapat dilaksanakan dengan baik. Baik, itu sedikit sebanyaklah berkenaan dengan struktur program. Dan seterusnya, macam mana pula program ini bila kita kata boleh dilaksanakan sepenuhnya dalam talian, dan apakah penilaian yang digunakan. Seperti mana yang nyatakan tadilah, so memang boleh, memang program teknologi pendidikan ODL ini kita laksanakan sepenuhnya dalam talian, di mana kita menggabungkan 2 kaedah pembelajaran, iaitu secara segerak dan juga tidak segerak. Untuk segerak ini merujuk kepada pertemuan secara live lah menerusi platform seperti Zoom, Microsoft Teams dan sebagainya. Jadi samalah sesi seperti kita berinteraksi secara live menerusi webinar ini, so kita menggunakan konteks yang samalah. Kita namakan sebagai kaedah pembelajaran secara segerak, di mana kita telah susun berdasarkan kepada kajian pasaran yang kita telah buat. Kita susun pertemuan secara segerak itu sebanyak 2 minggu sekali lah. Dan another method of delivering the course adalah kita juga ada pembelajaran tidak segerak yang kita laksanakan melalui platform LMS yang telah ditunjukkan di awal tadilah. Dan di dalam LMS ini, pelajar akan dapat mengakses kepada bahan pembelajaran yang kita rujuk kepada ataupun kita refer sebagai modul pembelajaran kendiri ataupun self-instructional material. Okay, dan
Manakala untuk aspek penilaian pula, kita menggunakan kaedah penilaian alternatif dan berterusan lah, di mana penilaian itu kita terdapat dalam mod tugasan, dalam mod projek berkumpulan, forum dan sebagainya. Dan kita juga ada penilaian akhir sumatif, tetapi saya boleh katakan di sini hampir kesemua kursus menggunakan kaedah penilaian secara berterusan, bermaksud kita tidak ada final exam lah, so pelajar tidak perlu menduduki peperiksaan lah, kerana kita dah susun tugasan itu berdasarkan kepada tugasan dan juga projek. Cuma mungkin ada beberapa kursus yang menggunakan penilaian akhir di mana pelajar perlu untuk menduduki peperiksaan lah, tapi ini juga tertakluk kepada pensyarah yang mengajar kursus inilah. Cuma sekiranya ada peperiksaan akhir, peperiksaan tersebut juga akan dijalankan secara dalam talian. Jadi apa yang saya boleh katakan di sini, pelajar semua prosesnya pembelajaran ini, penilaian ini berlaku sepenuhnya dalam talian, di mana pelajar tidak perlu hadir secara fizikal ke kampus, tidak perlu berjumpa secara fizikal dengan pensyarah, dan sekiranya anda berada di luar Selangor ni, di luar UKM, di negeri lain, so anda masih lagi boleh untuk enroll kepada program ini tanpa perlu hadir, tanpa perlu berada di dalam negeri Selangor berdekatan dengan UKM. Baik, saya teruskan. Baik, ini adalah, mungkin ada yang tertanya-tanya, mungkin tadi dah tengoklah Dr. Fariza telah pun membuat screenshot lah. So, ini adalah platform LMS lah, dipanggil Virtual Interactive Platform. Virtual Interactive Platform, kalau ni bila kata sekiranya anda enroll kepada program ini nanti, so pelajar akan diberi akses sepenuhnya lah kepada sistem ini. Dan di mana di dalam sistem ini anda boleh mengakses lah sama ada secara web based, maksudnya you pergi kepada URL dan buka di laptop, ataupun boleh juga download apps mudah lah di peranti digital anda lah, sekiranya anda nak akses kepada sistem ini menerusi handphone ataupun tablet. Dan LMS ini juga membolehkan pelajar mengakses kepada kursus-kursus yang ditawarkan lah. So seperti mana anda lihat di sini, ini adalah antara kursus yang perkhususan yang saya nyatakan tadilah, asas teknologi pendidikan. Dan di dalam juga anda berpeluang lah untuk melihat apakah bentuk tugasan yang diberikan oleh pensyarah. Kemudian terdapat juga aktiviti-aktiviti pembelajaran interaktif yang telah disediakan lah. Ini bergantung kepada pensyarah kursus lah, bagaimana mereka bentuk kursus tersebut dan apakah bentuk aktiviti yang dirancang untuk belajar lah. Jadi semua ini telah tersedia di dalam LMS ini, dan hanya orang kata dekat fingertip sajalah, tinggal nak klik dan view sajalah konten tersebut, orang kata kan. Jadi mudah sebenarnya, kalau yang saya boleh katakan lah. Dan juga di LMS ni juga pelajar boleh melihat jadual pertemuan segerak. Kalau untuk kohort yang the running kohort sekarang ini, memang kita telah, pihak unit ODL lah, mereka telah menyusun jadual ini. Kalau anda lihat di sebelah kiri ini, di awal semester memang pelajar telah boleh nampak lah bilakah tarikh pertemuan secara tutorial segerak bersama dengan pensyarah, masa dan juga link kepada pautan Zoom. Cuma dekat sini dah tak ada link lah kerana kelas telah pun berjalan. Cuba kita letakkan rakaman tutorial. Jadi untuk setiap sesi tutorial segerak selama 2 jam pertemuan, contohnya macam ni, kita ada untuk kursus ini kita ada pertemuan setiap hari Selasa pada jam 8.30 hingga 10.30 malam lah. Jadi kita buat kelas selepas pada waktu bekerja. Jadi for those yang mungkin ada kes di mana pelajar tidak dapat hadir, mungkin kena bekerja overtime, mungkin ada mesyuarat habis kerja lewat dan sebagainya, tak dapat hadir secara live untuk tutorial segerak, so mereka boleh, you can come back to the LMS dan kita memang akan rekod lah rakaman tutorial, so boleh tonton semula. Dan selain daripada itu,
LMS ini juga mempunyai kita panggil sebagai tracking system untuk memantau pembelajaran pelajar. Bukan saja pensyarah nak memantau tu satu, tetapi anda sendiri juga boleh melihat sejauh manakah progres anda dalam kursus yang anda enroll for that particular semester lah. Jadi sejauh mana anda telah mengikuti bahan-bahan yang telah disediakan dalam kursus ini. So, sebagai contoh, kalau lihat di sini untuk topik 2, tajuk polisi berkaitan integrasi dalam pendidikan. So progres, contohnya progres pelajar ini adalah sebanyak 16%. Dan kalau lihat dekat sini, susunan topik ini kita dia tidak berlaku secara linear, bermaksud kena habiskan dulu topik 1, complete 100% baru boleh pergi kepada topik kedua. Kita tidak buat begitu kerana kita memberi autonomi kepada pelajar, flexibility untuk pelajar memilih topik mana yang dia nak baca dahulu. Dan setelah membaca, pelajar boleh membuat perbincangan dengan pensyarah sekiranya ada soalan, nak bertanya kepada pensyarah. So semua itu boleh dikumpulkan dan boleh ditanya kepada pensyarah lah semasa sesi tutorial segerak yang dijalankan untuk dalam 2 minggu sekali. Dan seterusnya, dan kalau anda lihat juga di sini, inilah di mana tadi kan kalau awal tadi saya dah sebut bahan pembelajaran, kita sediakan modul SIN, self-instructional material. Jadi apa bentuk modul self-instructional material tu, dalam bentuk PDF ke bagaimana? Jadi untuk program ODL di UKM ini, susunan modul self-instructional material itu kita susunkan secara bermodular lah, seperti mana yang anda lihat di sini. Kita ada pengenalan kepada topik, kemudian kita ada objektif dan kita ada isi kandungan lah. So dan susunan itu disusun secara topikal lah dan diletakkan seperti inilah, seperti mana yang anda lihat di sini. Jadi dia lebih mudah lah untuk anda mengakses bahan pembelajaran khusus itu secara orang kata sistematik. Dan yang ni saya kata tadi, tugasan juga memang akan dimaklumkan dengan lebih awal lah oleh pensyarah. Jadi bermaksud kalau lihat sini, once bila you enroll tu anda dah boleh nampak lah berapa banyak tugasan yang perlu dibuat, dan juga minggu serahan, minggu berapa yang perlu anda submit tugasan tersebut. So ni secara tidak langsung anda boleh you know what to expect lah from the course, dan juga you boleh merancang dengan lebih awal lah. Kalau dah tahu minggu 5 adalah minggu serahan, so mungkin you dah boleh prepare dengan lebih awal bila hendak mula untuk membuat tugasan. Jadi tu secara tak langsung juga memberi kemudahan kepada pelajar lah, fleksibilitas untuk you merancang dengan lebih awal proses pembelajaran menerusi platform LMS ini. Dan yang ini pula yang saya kata tadilah, susunan topik itu disusun dengan secara bermodular, di mana kita susun mengikut topik lah. So topik 1 secara asasnya untuk program, semua khusus di dalam program teknologi pendidikan ini kita ada 12 topik keseluruhannya bagi ke semua kursus, di mana dia 12 topik. Kenapa 12 topik? Kerana dia kerana kita ada 14 minggu pembelajaran, di mana 12 minggu pembelajaran itu adalah minggu kuliah lah ataupun tutorial, di mana kerana itu kita ada 12 topik. Kemudian another 2 minggu lagi adalah untuk study week dan juga minggu peperiksaan lah. Jadi kerana itu kita ada 12 topik. Dan kalau anda lihat di sini, macam saya kata tadi, kita juga sediakan aktiviti penilaian kendiri interaktif lah yang telah disediakan oleh pensyarah. So tinggal nak klik saja, dan sama ada dalam bentuk games, dalam bentuk menjawab soalan kuis, MCQ dan sebagainya. So ini disediakan dalam modul self-instructional material ni lah. Dan kalau anda lihat juga di sini ni, pelajar kita juga sediakan forum di mana pelajar perlu berinteraksi dengan pelajar lain dan juga pensyarah lah untuk menjawab soalan forum yang telah disediakan oleh pensyarah khusus. Dan
ini juga kalau anda lihat juga menerusi forum dan juga aktiviti-aktiviti yang saya tunjukkan di awal tadi itu, secara tak langsung dia membantu pelajar lah untuk menilai sejauh manakah kefahaman pelajar setelah mengikuti topik-topik yang telah disusun di dalam kursus inilah. Okay. Alright, jadi itu sedikit semangatlah berkenaan dengan struktur dan juga pelaksanaan program teknologi pendidikan ini. Jadi seterusnya apakah syarat kemasukan? So ini yang antara perkara penting lah. Kita dah tahu tentang struktur program, bagaimana dilaksanakan. Jadi untuk sekiranya berminat untuk enroll, untuk memohon masuk ke program ini, so ini adalah syarat yang telah ditetapkan oleh Senat UKM, di mana kalau anda lihat di sini kita ada pelajar ataupun prospek lah. Bakal pelajar perlu memiliki ijazah sarjana muda atau setara lah, so tak ada degree in education pun boleh dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.75 atau ijazah sarjana muda pendidikan atau setara dengan minimum PNGK 2.5 dan tidak mencapai 2.75, kita boleh juga terima masuk tertakluk kepada penilaian lah, di mana saya dan juga tim ahli modul yang lain akan membuat penilaian lah pada permohonan anda. Dan juga selain daripada itu atau ijazah sarjana muda pendidikan yang setara yang tidak mencapai PNGK 2.5 boleh juga memohon tertakluk kepada sekurang-kurangnya 5 tahun pengalaman bekerja dalam bidang yang berkaitan. Jadi apabila anda nak memohon nanti semungkin boleh selitkan jugalah dokumen-dokumen sokongan yang lain lah seperti CV dan sebagainya, just to prove pengalaman anda bekerja dan sebagainya. Ataupun kelulusan dan kelayakan lain yang setaraf dengan kelulusan 1, 2 dan 3 yang diiktiraf oleh Senat. Dan syarat yang lainnya adalah untuk pelajar tempatan kita tidak ada syarat bahasa Inggeris, cuma kalau untuk international memang kita tetapkanlah mereka perlu ada result TOEFL ataupun IELTS lah. Tapi since yang ni semua prospek kita pada hari ini adalah yang lokal kan, pelajar tempatan, jadi saya memang tidak ada apa-apa syarat bahasa Inggeris lah yang dikenakan. So ya tidak perlu risau untuk join tanpa syarat bahasa Inggeris. Dan juga pelajar juga boleh menggunakan juga sijil perakuan Apple MQA lah dengan mendapat tahap 7 MQF. Dan saya dah sampai ke akhir perkongsian saya. Jadi kalau saya boleh highlight semula, saya boleh rangkum semula beberapa perkara penting lah sebagai orang kata take away notes lah kepada bakal-bakal pelajar. Saya harap ada ramai yang sudi lah yang berminat untuk join ke program ini. Jadi kalau anda lihat dekat sini, program teknologi pendidikan ini telah melalui fasa mereka bentuk yang agak tara lah, seperti mana yang telah diterangkan oleh Dr. Fariza di awal tadi. Dan mereka bentuk ini kami telah mereka bentuk program ini dengan sangat teliti, dengan melibatkan proses kita ada kajian pasaran, kita ada penilai program dan yang telah pun kata menilai dan bersetujulah berkenaan dengan di mana kandungan khusus ini meliputi maklumat, perkembangan dan juga trend semasa dalam bidang teknologi pendidikan. Dan yang keduanya adalah penyampaian kandungan pengajaran dan pembelajaran untuk program ini berlaku secara sepenuhnya dalam talian lah, dan melalui sistem pengurusan pembelajaran sistematik iaitu LMS tadi. So ini one of the takeaway points lah yang anda boleh fikirkan, kerana ia memberi flexibility kepada anda, khususnya yang berada di luar Selangor lah, yang mungkin di Johor, di Sarawak, Sabah dan sebagainya. Anda tidak perlu hadir secara fizikal ke UKM. So boleh berlaku dalam talian sepenuhnya. Dan yang ketiga adalah kita ada pembelajaran bahan pembelajaran kediri iaitu self-instructional module lah, SIM yang bermodular seperti mana yang anda telah lihat yang saya kongsikan tadi. So setiap kandungan itu telah disusun dan ini secara tak langsung memberi bimbingan yang tersusun dan sistematik lah untuk memudahkan proses pembelajaran anda. Dan kalau lihat juga elemen yang telah kita terapkan di dalam modul SIM itu tadi, dia menggabungkan aktiviti pembelajaran dan penilaian formatif yang
yang interaktif, yang secara langsung boleh menyokong proses pembelajaran kendiri belajar. Dan di akhirnya, kalau anda lihat di sini, the keyword adalah flexibility. Dan ini kita secara langsung pelajar diberi autonomi lah untuk menguruskan pembelajaran sendiri, di mana pelajar sekiranya kita tahu kebanyakan pelajar mungkin ada yang bekerja dan sebagainya. Jadi mengurusi program ini dia agak luas, mana pelajar boleh akses kepada kelas dan sebagainya pada bila-bila masa di mana-mana sajalah. Rasanya tadi moderator pun ada sebut tadi kan, anytime, anywhere and anyhow itu. Dan apa yang saya lihat, dia program ODL ini dia sedikit berbeza dengan konvensional kerana dia lebih memberi kelebihan lah kepada pelajar dewasa lah, khususnya kepada golongan yang bekerja, dan tidak lupa juga kepada yang fresh graduate juga boleh juga memohon untuk mengikuti program ini. Jadi akhir kata lah daripada saya, marilah sertai program sarjana pendidikan dalam teknologi pendidikan, kerana ada banyak yang kita nak kongsikan dengan prospek pelajar di luar sana. So untuk ini saya akhiri perkongsian saya, dan saya serahkan semula sesi ini kepada moderator Puan Syah. Puan Syah mute, tak dengar. Alright, terima kasih banyak Dr. Has di atas penerangan yang terperinci berkaitan program sarjana pendidikan dalam teknologi pendidikan. Alright, saya rasa macam seronok nak kongsikan sekarang ni kita punya jumlah viewers dekat Facebook, Doktor. Sekarang ni kita dah mencecah viewers 1.1k di Facebook. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang sudi share kita punya live pada pagi ni. Alright, tadi saya Dr. Has ada mention berkaitan dengan tutorial segera. Okey, untuk pelajar ODL, saya suka nak ulang balik untuk ringkaskan, untuk remind balik dekat kita punya yang tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada pagi ini. Tutorial segera ni kita bagi kelonggaran fleksibel yang Dr. Fariza sebutkan tadi juga, di mana kalau tuan-tuan dan puan-puan tak boleh dah hadir ke kelas, tak boleh datang ke kelas, tapi rasa macam sayangnya saya termiss kelas, macam mana saya nak catch up balik? Kan macam Dr. Has cakap, kita ada link pautan video, Zoom link untuk kelas tu. So anytime bila terlepas, kita boleh repeat balik kelas tu. Tak ada masalah. Kita juga ada WhatsApp group dengan lecturer. So support-support ni yang ODL bagi kepada semua student kita. Alright. Saya rasa saya nak baca juga 1-2 soalan dekat Zoom. Ada yang tanya, ODL ni berapa semester ya per tahun dan kelas dia macam mana? Okey. ODL ni dia punya ODL UKM especially kita punya semester 3 kali, Januari, Mei dan September, 3 kali setahun. Dan kita punya kelas lazim ni kita akan adakan kelas pada Selasa, Rabu dan Khamis on weekdays. Kita tak akan kacau waktu weekend. So kita tahu kan komitmen warga orang bekerja ni, dia ada family, kita ada komitmen lain kan. Bila weekend tu inilah masa-masa untuk kita spend dengan keluarga. So kita tak nak kacau weekend, kita hanya kacau, bukan kacau sebenarnya, kita ada kelas kita pada waktu malam, lebih kurang dalam pukul 8.30 hingga pukul 10.30, bergantung pada kredit awal lah. Ada 2 jam, ada 2 jam setengah on weekdays. Dan macam saya cakap tadi, kalau tak dapat datang kelas, tak apa, boleh tengok pada rakaman video yang kita akan kongsikan di LMS tu nanti. Alright, sebentar lagi kami akan kongsikan link kehadiran di ruangan chat kepada warga UKM. Boleh isikan Google Form ini untuk dapatkan jam ISPEL. Kepada tuan-tuan dan perempuan yang bukan warga UKM, sangat dialu-alukan juga untuk isi borang kehadiran ini, sebab kita ada special promo yang kita nak bagikan dekat tuan-tuan dan perempuan. Kita ada wave yuran pemprosesan. Okey. Tuan-tuan dan perempuan boleh hantar borang permohonan tanpa membuat pembayaran. Okey, ini sangat menarik, offer ni kita tak bagi dah bila-bila, kita hanya bagi di sesi ini sahaja. Okey, jangan lepaskan peluang yang sangat-sangat special yang kita berikan ini, okey?
Alright, saya rasa kita boleh teruskan dengan panel kita yang ketiga. Saya menjemput Dr. Hanita untuk kongsikan dengan kita tentang program sarjana pendidikan dalam pengajaran bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua. Dr. Hanita, silakan. Assalamualaikum. Terima kasih moderator hari ini, Puan Syatila, yang saya hormati bos saya, PM Dr. Fariza, rakan seperjuangan saya, Dr. Hazrati, tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik, kakak-kakak, puan-puan dan puan-puan. Maaf, saya aturkan semula gender itu untuk memberi satu ranking yang sedikit kepada para wanita. Ya, hari ini izinkan saya untuk berbicara for the next about dalam jangka masa 15 minit dalam bahasa Inggeris tentang satu briefing berkenaan program yang ditawarkan di ODL UKM, iaitu Master of Education in Teaching English as a Second Language. Okay, so just to warm up, can I just know how many of you are here from non-TESOL and very much interested to learn TESOL for your master's program, master's degree? Sekiranya anda bukan daripada latar belakang TESOL, tapi ada cita-cita untuk menyambung pelajaran dalam bahagian dalam TESOL sebagai sebagai degree yang kedua, ini adalah jawapan yang sepatutnya anda ambil, kerana di ODL UKM kami memberi keluasan untuk bukan TESOL untuk membuat master's degree dalam bidang TESOL. Just to share with you guys, now what was mentioned in the chat, UKM is 129, so I'm backdated here, so I will be corrected. I shall stand corrected here. So just so that you know, to date, UKM is number 144, 129, is it? So these all would actually summarize that you should actually buy a product from us. Our product is recognized, and so I will further explain for the next 10 minutes, 15 minutes on what is the product is. Yeah. Okay. So why do ODL in TESOL? Okay. The program is actually designed based on values and needs among the working adults in industry. So we have actually tapped into the industry to understand what is needed and what is sought after. So we have designed a program in order to equip our graduates, inshallah, okay, to facilitate what is needed in the market. All right. So besides that, we offer a 100% experience doing an online learning and teaching activities. So if I could just reflect on my own experience doing a master's degree, that was about like a couple of years back. I had to spend more than about 4 years just to do a part-time degree on master's. And what we have here in ODL UKM, even if you're doing it as part-timer, you get half of what I spent in the past, giving you a better chance of securing an opportunity to teach in the English learning classroom, or even sharing as an expert later. So besides that, why do ODL in TESOL? Okay, for a fact that the program is actually designed using LMS, where it is equipped with complete learning module and mobile responsiveness, where the lecturer will be actually working together with you at helping, at molding, at shaping your learning experience throughout the program. And of course, we have designed our program where all the assessments are going to be carried out continuously, which is very much suitable for any working adults. Having done both of my degrees, both masters and PhD as a working adult, I can vouch that it was a struggle. And I would have said, if there's anything, ODL is the answer of doing things a lot easier, right? So other than that, of course, the program is actually manned by people who are not only qualified, but also experienced academic staff. They are
they are experts in the field, where they are rigorously doing research, in the field of TESOL. Other than that, of course, the program is accredited, no doubt, by and recognized by the Malaysian government. Because of that, you should not hesitate at thinking or even considering not taking this ODL. You should go for it. Okay, what do we aim for in this program? So I would actually reiterate what Dr. Hazrati said. All of us look at our students, hoping that they will be our apprentice, effective researchers. So in my field, in the field of TESOL. Other than that, of course, we hope that our graduates will model salient English communicators. Any parent, any teacher would only want their students to be better than them, not to be lesser than them. So we hope that our graduates will be a better product than, of course, from us. Okay. Other than that, of course, we hope that our graduates will be not only ethical, but responsible educators, knowing what to do, how to, to deliver the philosophy of education and so forth. Beside the fact that we hope that our graduates will become creative, will innovate, and of course are capable of thinking creatively, not only creatively, but critically, also being able to effectively integrate ICT and TESOL. And so I'm not actually surprised if some Thessalian undergraduate actually want to jump into doing ICT, simply because there's a mergence between these two fields. So anyway, let me tell you what is installed in the program. So for the next 1 year and a half, doing as a part-timers, these are the things that you have to finish. You will have to attend a set of compulsory faculty courses, totaling 31% of it. And then of course a set of core courses, 15 credit, and then of course some electives. And of course, you would have to, to undergo a rigorous research process, where you have to do research and of course publish, all totaling 100%. You have to understand that there is a prerequisite course, which is GGGP A214, which is educational theories, which is of 4 credit hours. This is exempted for those who have possessed academic qualification in the field of education. So that's another reduction to the time spent as a part-timer. Other than that, okay, let's skim through what is installed. So what is going to be, what will you be doing for your compulsory faculty courses? Of course, since we want you to become the next researchers, so you'd have to do some research methodology, a course on critical writing, and of course, knowing the difference between quantitative and qualitative research in education, right? And of course, the core courses that you have to do is, of course, research in the teaching of learning and learning of literature, 1, 2, materials for language teaching and learning, okay? And then, of course, we've got TEL, the next big thing. If you don't do it, you're backdated, you're in the cave, right? And then there's, of course, seminar in current approaches to TESOL, and of course, social linguistics and English language teaching. To teach, you have to know who you're dealing with. So it's an amalgamation between sociology and linguistics. So knowing what's happening. So that will give you an advantage when you teach, right? Of course, some of the electives offered, you only have to choose 2, which are narrative inquiry into English literacy education. Or you can also opt for language learning strategies and instruction. There's so many LLS out there. So knowing this LLS would definitely give you an advantage, especially when you talk to let's say you're teaching in the college. So it will give you an advantage over how to approach different groups of learners. Okay, and of course, finally, you can also opt for assessment, okay, on how to effectively carry out teaching. And then, of course, the research itself, there's the research and publication in TESOL 1 and research publication in TESOL 2, where you're going to publish a paper, right?
And of course, the mode of the program, like what I've iterated earlier, what I've mentioned earlier, a full-time, which we are not offering for the time being, is 1 year and 4 months. However, for part-timers, we're offering it as 1 year and 8 months. That's not too bad, yeah? If you compare to the older days, it's 4 years, 5 years, keeps dragging, you know. So it's definitely a solution. Quicker ways of getting a scroll, you know, quicker ways of securing knowledge, yeah, where you get not only the course, you're not only going to do the coursework, but also an experience of doing a research, okay? Now, to enter the program, okay, it's not any difference from what Dr. Hazarati has said. I will pass this, but I will emphasize on the next thing, which is the language requirement. Albeit whether you're from the TESOL background or English background, or from a non-TESOL, non-English background, language is definitely a must in the program. All right. So here are the requirements that you have to abide by. And so when you apply for the vacancy later as a graduate student, make sure that you provide us a proof of your certificates. Yeah. So what is expected among the local entries? Okay. So you can either enroll using your SPM, okay, SPM A2, or you can use your MUWET, okay, cert, which is a band 4. Or if you're a teacher, you can use CEPT 50. Or if you are preparing yourself to go abroad but couldn't afford it, okay, you can either use your TOEFL cert or your IELTS, right? Or even your CEFR, yeah. Okay. On the other hand, in case there's an international student among us, here's what you should apply a bit when you apply for the program. You should have TOEFL, IELTS, CEFR. All right. So looking forward to seeing everyone in the program. So you know what to do. Thank you. That's all from the ODL TESOL program. Wishing all the best to all possible and potential candidate to the program. With that, thank you very much, Puan Shatila. Hai doktor, thank you so much. Kenapa saya rasa macam energi doktor ni buat saya rasa macam berkobar-kobar nak belajar ni doktor. Boleh ke saya nak enroll sekarang doktor? Boleh. Boleh, yes. Okay, siapa yang ada semangat nak enroll TESOL ODL dengan saya, macam saya ni rasa macam berkobar sekarang ni. Okay, saya nak kongsikan kepada anda video cara permohonan di sistem eSpeed. Mungkin tim teknikal kita boleh kongsikan. Silakan Amir. Alright, alhamdulillah. Okay, sementara, okay. Mungkin Amir dah ready untuk kongsikan video cara permohonan? Alright, okay. Alright, kalau anda semua dapat lihat, step dia sangat simple. Sediakan dokumen pada kita, login dekat eSpeed, upload dokumen, bayar wang perprosesan,
dan boleh submit permohonan. Tapi macam saya cakap tadi, special untuk webinar ini, bila anda hantar borang, anda join kita webinar hari ini, anda update list kehadiran, update Google Form hari ini, kita akan berikan anda waive yuran pemprosesan tanpa perlu bayar. Okey? Hanya upload kita akan berikan anda satu kupon. Kupon tu kita akan emailkan nanti bila anda sudah hantar hantar Google Form. Kita akan emailkan kepada anda kupon tu. Kupon tu anda upload di resit pembayaran nanti. Okey? Tanpa perlu buat pembayaran wang pemprosesan dan boleh terus submit permohonan kepada kita. Alright. Okay, saya rasa macam tak best kan bila kita macam kata betul ke ODL ni laku, betul ke ODL ni ada demand, betul ke ODL ni sangat bagus kita offer kepada orang awam. Okey, kat sini kita ada beberapa testimoni yang kita nak kongsikan kepada anda dan mungkin sekali lagi saya minta tolong technical team kita untuk sharekan video testimoni. Alright, Alhamdulillah saya rasa macam sekali lagi perasaan berkobar-kobar tu datang. Alright, okay, saya nak bacakan satu soalan dekat Facebook. Ada tanyakan, Tumpah tanya, Cik Aina tanya, Tumpah tanya, bolehkah saya tahu di mana nak isi Google Form? Okay, Google Form, technical team kita akan berikan di ruangan chat dan juga ruangan komen dekat Facebook nanti, okay? Alright, saya rasa kita semua panel dah selesai. Kita boleh proceed kepada sesi soal jawab. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan ada soalan yang nak bertanya, boleh komen ataupun chat kita, okey? Okay, mungkin ada juga yang WhatsApp saya nak tanya dekat mungkin okey, yang ni related to MUET. Dr. Hanita ada yang tanya, doktor, MUET saya expired. Boleh ke saya join, doktor? Sebab nak tunggu MUET, retake MUET tu ambil masa kan, doktor? Mungkin Dr. Hanita boleh tolong jawab? Sekiranya MUET, peperiksaan MUET ni memerlukan queuing ya. So there's another option to it. Mohon bantuan Puan Nurziati. There's another examination which you can also sit for a quicker availability. Saya tak ingat which examination. CEPT ke, doktor? CEPT cepat. Okay. Kalau tak pun boleh pakai keputusan SPM. Yeah, right? Definitely your first degree. When you say that your first degree is TESOL, how did you enter your degree? How did you enroll your degree? I'm sure it was based on your SPM, right? So you can definitely admit this ODL program using your SPM, no doubt. Come, join us. Alright, maksudnya kalau MUET tu expired, kita boleh tengok dia punya SPM result kan, doktor? Maksudnya SPM dapat A2 ke atas, kita dah boleh pakai SPM sebagai syarat kemasukan bahasa Inggeris. Kan, doktor? Alright, okay. Apa dia tanya juga, ujian CEPT tu bila nak dilaksanakan, siapa yang melaksanakan? Okey, mungkin saya boleh jawabkan soalan ni. Okey, siapa yang berminat untuk ambil CEPT test untuk menggantikan MUET yang dah expired ataupun mungkin kelayakan MUET tu dah expired dan sebagainya, berikan maklumat tu kepada kita, boleh emailkan juga kepada kita marketing@ukm.edu.my, marketing@ukm.edu.my. Boleh berikan maklumat anda dan berikan email anda, katakan kepada kami yang anda nak buat CEPT. So that nanti kita akan kumpulkan grup kita. CEPT ni conducted by UKM Shape. So nanti kita akan bantulah mana-mana yang nak buat CEPT. Alright. Okay, mungkin tim teknikal kita boleh kongsikan sekali lagi email marketing ODL. Alright. Okay, saya rasa penjawab satu soalan yang tadi. Ada lagi soalan kat sini.
Mungkin soalan ni saya boleh berikan kepada Dr. Hazrati lah, sebab dia tanya kalau saya mendaftar ke program teknologi pendidikan, apa peluang pekerjaan yang saya boleh dapat? Mungkin doktor boleh terangkan dengan lebih lanjut, doktor? Terima kasih Puan Syah. Itu satu soalan yang baik. Jadi kalau untuk program teknologi pendidikan, so antara prospek pekerjaan lah yang kata boleh memberi peluang kepada pelajar bila mereka bergraduat kelak. Antaranya adalah mereka boleh menjadi pensyarah ataupun tutor lah, bergantung kepada institusi yang mereka mohon lah, boleh digunakan lah untuk sebagai prospek pekerjaan. Kemudian boleh juga untuk menjadi mereka bentuk pengajaran lah yang especially for those who are working, untuk menghasilkan ataupun mereka bentuk pengajaran untuk corporate training dan sebagainya juga boleh. Cuma memandangkan, sebab saya rasa mungkin ramai yang bertanya boleh tak gunakan untuk menjadi cikgu kan. Jadi kalau untuk menjadi guru di sekolah itu, untuk sekolah di KPM tidak boleh gunakanlah untuk kalau kita nak menggunakan sarjana pendidikan dan teknologi pendidikan, kerana untuk menjadi guru di KPM lah, maksudnya di sekolah kebangsaan dan sebagainya, dia memerlukan kelulusan ikhtisas pendidikan lah, di mana anda perlu at least ada degree sarjana dalam pendidikan ataupun diploma pendidikan lah. Betulkan saya Dr. Faiza maklumat tersebut kan? Betul. Ya. Tetapi sekiranya berminat juga untuk menjadi guru dan sebagainya, anda boleh menggunakan sijil tersebut lah, cert tersebut kita boleh gunakan juga untuk memohon sebagai guru swasta, yang itu dia kerana di sekolah international school, IPTS dan sebagainya, mereka tidak tertakluk kepada syarat ikhtisas pendidikan itu tadilah. Alright, saya harap saya menjawab soalan. Dan saya, kalau Puan Syah, saya just nak tambah sikit, sebab tadi ada saya nampak soalan juga di chat tadi berkenaan dengan bahasa, sama ada bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu yang digunakan untuk tugasan dalam program teknologi pendidikan. Jadi by default memang bahasa penyampaian medium yang kita gunakan adalah bahasa Melayu lah, bermaksud by default tugasan juga adalah dalam bahasa Melayu. Modul kita juga adalah dalam bahasa Melayu. Walau bagaimanapun kami di modul teknologi pendidikan ni memberi kelebihan, kita fleksibel. Sekiranya pelajar lebih selesa untuk membuat tugasan menggunakan bahasa Inggeris, selalu kita benarkan, tidak ada masalah untuk itu. Okey, Dr. Has, terima kasih banyak di atas penjelasan. Saya rasa sangat jelas. Mungkin dengan penjelasan Dr. Has bagikan tadi, ramai lagi yang nak join kita pada pagi ni. Mungkin kalau macam ada tanya, oh saya dah terlepas lah tadi, macam mana saya nak mendaftar? Okey, nanti kita akan emailkan sekali lagi anda punya kupon untuk wang pemprosesan dan juga link video cara permohonan. Kita akan emailkan kepada anda dengan syarat untuk anda dapatkan ini, anda perlu isi borang kehadiran yang kita berikan di ruangan chat dan juga di Facebook komen. Okey? Okey, saya rasa satu soalan ni saya nak bagi kat Dr. Fariza. Soalannya, Doktor, saya ada diploma. Kalau saya nak mendaftar juga dengan ODL UKM, ada peluang ke, Doktor? Mungkin saya rasa macam ni, Doktor. Dia ada diploma tapi pengalaman kerja dia mungkin memadai. Mungkin umur dia macam saya nak belajar bachelor, tapi saya dah rasa macam saya dah terlebih tua sikit untuk ambil bachelor kan. Mungkin bachelor nanti grup-grup bachelor ni masih adik-adik sangat. So pengalaman kerja tu yang banyak, tapi saya ada diploma sahaja. Orang-orang begini macam mana kita nak bantu, Doktor? Mungkin Doktor boleh kongsikan?
Okey, baik. Terima kasih Puan Syah dan terima kasih kepada yang bertanya ya. Saya rasa saya pun tadi ada touch a bit lah on kemasukan secara orang kata laluan apel. Apel ni ada apel A, apel C, apel Q, tetapi mungkin dalam konteks lebih kepada apel A lah yang berbentuk kepada experience kan. So cuma kalau sekiranya mungkin yang bertanya saudara atau saudari yang bertanya tadi ada diploma tetapi mungkin you have about maybe 10 years or 15 years behind you as your experience dalam bidang kan. Jadi sebenarnya untuk kemasukan ke level sarjana tanpa buat first degree memang ada, iaitu melalui apel lah. Cuma mungkin apel ni mungkin kita boleh kongsi juga urus dia, kongsikan link tentang apa dia syarat, sebab untuk apel ni ada syarat umur minimum kalau tak silap saya 30 tahun kan, untuk eligible untuk apply kepada kemasukan melalui apel. Jadi kalau saudara atau saudari yang bertanya tadi, memang ada syarat-syarat itu ya, ada diploma, tak ada first degree tapi nak masuk straight kepada sarjana boleh, cuma dengan syarat dari segi umur hendaklah 30 tahun ke atas dan ada pengalaman yang, sebab untuk kemasukan ini kebiasaannya akan ada satu penilaian lah di MQA dan setelah mendapat kelulusan di MQA terus rujuk kepada pihak UKM SHAPE dan kita kebiasaannya kita tak menolak sebab penilaian tu telah endorse by MQA. So by right bermakna dengan verification yang given by MQA itu bermaksud memang calon itu layak untuk diterima sebagai orang kata walaupun kelayakan akademik tidak ada tetapi kelulusan untuk kemasukan apel itu telah pun ada di tangan saudari, jadi kita tak ada alasan untuk menolak lah. Jadi itulah sebenarnya antara yang cantik ya apabila kita melaksanakan secara ODL ini, kita memang membuka pintu seluas-luasnya kepada semua yang lifelong learners lah, mereka yang rasa macam dah kerja lama ni tapi rasa macam nak upgrade kan you punya skill, nak upskill, nak reskill lah. Jadi inilah masanya dan tentulah bila kita dah lama kerja mungkin susah lah nak dapat cuti belajar, beasiswa pun mungkin tak dapat beasiswa kan, tapi duit dah banyak ni sebab dah kerja lama kan, gaji dah banyak kan. Jadi tapi komitmen kerja tu tak boleh. Jadi masuklah ke program yang kita tawarkan secara dalam talian. So which is ODL lah. Saya harap saya menjawab soalan lah kepada yang bertanya tadi ya. Mungkin sorry Syah, izinkan saya kalau saya boleh take satu lagi soalan yang berada dekat ruang Q&A ni daripada Encik Muhammad Irfan Hasif. Dia kata, salam, saya graduate Bachelors of English Language and Literature from UIA, bekerja sebagai pensyarah di Kolej DJB. Okey, dari segi minat dan banyak opportunity untuk pekerjaan, saya lebih kepada nak join Masters in Educational Technology. Tetapi dari segi career progress, better pay, saya fikir mungkin saya better join Masters in TESOL. So boleh advice. So dari segi kenyataan tu macam dah ada keputusan tu. Kan saya mungkin better join. Okay. Anyway, mungkin from my point of view lah Dr. Hanita dan Dr. Azrati jangan berebut student ya. Let them decide. So bagi saya whatever program that you'll be choosing, ask yourself the big why. Kenapa kita nak sambung di dalam bidang ini instead of that one? Ya, contoh dalam konteks Encik Irfan tadi, saya faham mungkin sebagai seorang pensyarah yang memang you punya orang kata kepakaran adalah di dalam English Language and Literature. So secara orang kata ialah kita bercakap sebagai kita lecturers kan, berkemungkinan untuk orang kata pengembangan dari segi profession, nanti untuk kenaikan pangkat, nak sambung PhD pun mungkinlah better teruskan di dalam bidang TESOL. Ini saya, walaupun saya orang bidang teknologi pendidikan kan, tapi kita bercakap atas dasar orang kata fakta dan juga kita tak ada bias pada mana-mana. Anyway, kalau sekiranya maknanya bagi mereka yang macam saya, mungkin Dr. Has pun ada explain tadi kan, kami di bidang teknologi pendidikan kami menerima ramai students daripada latar belakang yang pelbagai, very diversified background that we have in our module. Kita ada daripada syariah, kita pernah ada daripada peringkat Islam, daripada sejarah ada, daripada matematik ada, sains ada, especially in China, daripada pelajar-pelajar China ni, mereka ada yang early childhood, ada yang bidang muzik pun ada berminat. Jadi untuk makluman, jual sikit lah teknologi pendidikan, Dr. Anita, sorry lah.
Saja je. Okey, jadi bidang teknologi pendidikan ni dia sebenarnya dia tidak berasaskan, maksudnya dia tak ada prerequisite yang you mesti ada first degree dalam bidang education technology. Yang mana first degree untuk education technology memang susah untuk kita carilah. Kalau tak silap saya, kalau di Malaysia ini di UM ada first degree on education technology. But in other universities, even in UKM itself pun kita tidak ada first degree dalam bidang ini. Tetapi kerana demand itu sangat tinggi, especially when we are educators, regardless of whether you're teaching at preschools ke, at primary schools ke, ataupun dekat tertiary education, whether you like it or not, apatah lagi dengan kata hentaman pandemik yang ada kan, so everybody has to be well prepared in terms of your technological punya advanced skill kan. So di sinilah educational technology ini akan mempersiapsiagakan semua guru-guru, semua educator, semua pensyarah ni, tak kira lah you bidang apa sekalipun. Yang macam tadi you tengok dalam testimonial tu, sempat kita ada 4. Sebenarnya kita banyak lagi, cuma kita selected few sahajalah. Antaranya macam dia bidang dekat biology lab. Apa kaitan dia kan? Jadi bila kita first class, masa saya mengendalikan kelas face to face bersama dengan beliau, saya tanya why of all the programs kan, kenapa you tak pergi ke yang science stream lah kan, maksudnya menyambung. Tapi dia kata sebab kerana demand, current demand di mana semua lecturer, semua educators memang perlu bersaing dengan kata kepesatan teknologi, apatah lagi dengan generasi Z yang kita sedang orang kata we are dealing with. Our students are actually more advanced in terms of technological, dia punya skills dan sebagainya. So untuk maknanya saya lari sikit lah daripada soalan Cik Irfan tadi, maknanya semua yang ada di sini, tak kiralah sos dari bidang ataupun baru balik daripada Mesir ke kan, baru balik daripada Indonesia ke, ataupun belajar dari selatan Filipina, memang ada jugalah yang bertanya macam tu kan, bidang saja berbeza, literature, bahasa bukan bahasa Inggeris lah, maksudnya sorry, tak ada, dia ambil bahasa Arab, literature dalam bahasa Arab. Tapi saya berminat je dalam bidang teknologi. Boleh tak nak ambil educational technology? Memang kita mengalu-alukan kerana kita memang dah biasa dengan kepelbagaian. Tapi yang penting ialah, sebab tu saya katakan tadi, mungkin Dr. Has pun sebut, tugasan kita di dalam bidang ini, I'm sure that dalam TESA pun pendekatannya sama untuk ODL. We try to contextualize whatever assignments that we will be giving to you, so that you will be able to use it to apply in the very context of your practices lah. Jadi kita sangat menggalakkan supaya rakan-rakan pelajar, saya sebut rakan-rakan lah kan, sebab lebih kurang lah umur kan, perasan muda sikit. Okey, pelajar-pelajar kita ni, sebab bila kita buat discussion, especially dalam synchronous punya perbincangan kan, mereka akan berkongsikan pelbagai pengalaman yang mereka ada di tempat kerja masing-masing. So dan the discussion will be very colourful sebab kita akan dapat pandangan daripada bidang-bidang yang berbeza tau. Tetapi we are actually aiming towards the same ultimate aim kan, which is kita nak try to prepare ourselves to become a better educator, and at the same time kita boleh tahu kenapa kita nak menggunakan certain pendekatan ataupun teknologi yang kita ada di dalam memperkasa kita punya kebolehan. Sebab tu tagline kalau untuk educational technology ini, becoming a 21st century educators. So saya rasa saya harap menjawab lah Encik Muhammad Irfan. Jadi mungkin tuan bolehlah buat istikharah nanti kan. Tapi kalau untuk rasanya memang you bidang TESOL kan, bidang pengajaran bahasa Inggeris kan Dr. Nita kan, mungkin nanti nak ambil PhD dan sebagainya, mungkinlah saya rasa better. Tetapi apa salahnya habis buat Masters ODL TESOL, you join pula teknologi pendidikan kan, apa salahnya. Itu maksudnya lifelong learner lah. Okey, saya rasa itulah yang boleh saya tambah lah. Terima kasih. Saya pulangkan balik kepada moderator. Silakan Syah. Okey, baik Doktor. Terima kasih banyak di atas penerangan yang sangat-sangat jelas tu tadi. Okey, kita ada satu soalan ni dekat Zoom. Katanya, maaf saya baru join. Boleh saya tahu adakah semua subjek diajar di UKM diajar dalam bahasa Inggeris sepenuhnya atau subjek tertentu sahaja? Contohnya TESOL. Okey, kalau TESOL punya program absolutely akan belajar dalam bahasa Inggeris lah. Tapi kalau untuk teknologi pendidikan, kita punya medium adalah bahasa Melayu.
Cuma sorry kalau boleh tambah sikit, sebenarnya ada campurization. Campurization, okay. Campurization. Marah cikgu bahasa Inggeris kita guna campurization kan. Maksudnya kita tidaklah 100% bahasa Melayu kan. Sebab sometimes kita pun ada kelompok yang mereka merasakan bahawa fully bahasa Melayu ke? Saya tak berapa fasih bahasa Melayu. Is there any possibility untuk campurize your language kan? Mungkin ada juga yang macam tadilah bertanya, saya tak pastilah sama ada kecenderungan dia dalam penulisan untuk bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. That's why kita secara fleksibelnya kita terima kedua-duanya as long as bahasa itu boleh difahamilah oleh pensyarah dan juga pelajar. So itu sekali lagi menambah kepada unsur-unsur flexibility dan juga keleluasan yang kita berikan kepada pelajar kita di dalam ODL. Wow, menarik doktor. Menarik sangat. Alhamdulillah. Okey. Saya tadi ada satu nak kongsikan. Ada yang tanya sebentar. Oh, Encik Irfan komen. Thank you so much doktor. Mungkin consider dua-dua master code in future. Alhamdulillah. Wow, double master. Selalu kita dengar double degree. But this one double master. ODL UKM. Why not? Contact us. Mungkin kita ada special rate ke apa ke kan untuk orang kata pelajar yang kata apa dipanggil lawyer customer kita ni. Mana tahu kan? Wow, Cik Irfan bagi idea baru untuk kita Ya, kongsikan. insya-Allah boleh. No problem. Alright, tadi soalan yang saya ajukan kepada Dr. Fariza berkaitan Apple kan. Mungkin saya nak tambah sedikit related to Apple. Sebab ada yang WhatsApp kita tanya, saya baru buat Apple dalam sains. Level 7 tapi in science. Tapi saya nak join teknologi pendidikan. Boleh ke tidak? Okey, jawapannya tak boleh. Tak boleh puan, minta maaf. Sebab apa? Apple ni dia sebenarnya assessment yang kita buat bergantung kepada pengalaman kerja. Syarat kemasukan syarat untuk Apple A adalah umur 30 tahun, cukup 30 tahun atau lebih dengan pengalaman kerja yang berkaitan. Contohnya tuan-tuan dan puan-puan nak ambil master dalam pendidikan. Lepas tu pengalaman kerja perlu related to pendidikan. So apply Apple kepada dalam bidang pendidikan. So bolehlah join kita. Tapi kalau macam tadi ada seorang puan ni, saya tak berapa ingat nama dia. Tapi dia kata saya dah ada Apple. Tapi Apple in Science. Nak join teknologi pendidikan. Apa yang kita boleh sarankan, mungkin puan boleh buat Apple A sekali lagi dalam bidang pendidikan dan boleh join kita in future. Alright. Okey, ambilan September sebenarnya kita dah buka lama, tapi untuk di akhir-akhir ni tuan-tuan dan puan-puan boleh join kita. Offer letter kita akan dikeluarkan bermula 1 Ogos. Dan sehingga date commence lah kita intake September kita akan bermula pada 5 September. Okey, jangan lambat hantar permohonan. Kalau nak hantar sebarang permasalahan tentang permohonan, boleh je WhatsApp kita. WhatsApp number mungkin technical team kita boleh sharekan sekali lagi di ruangan chat ataupun di komen. Okey, 010807049. Okey, 010807049. Sebarang permasalahan, sebarang pertanyaan berkaitan program ODL, boleh ajukan direct through WhatsApp untuk cepat untuk respon yang cepatlah. Tapi boleh juga emailkan kepada kita marketingodl@ukm.edu.my. Alright, macam saya cakap tadi, ada yang cakap saya dah fill up, saya dah submit permohonan minggu lepas. Lepas tu Cik Hadijah pun ada cakap saya dah hantar borang permohonan, tapi macam sayangnya saya tak dapatlah pula free waiver. Okey, jangan risau. Siapa-siapa yang join kita hari ini, update kehadiran anda di Google Form, kita ada special offer untuk anda. Okey? Jangan risau, hantar sahaja Google Form yang kita berikan itu, okey? Alright, saya rasa kita mungkin Doktor, saya mungkin nak round table sekejap. Mungkin Dr. Fariza ada nak tambah sedikit, ataupun Dr. Haz ataupun Dr. Hanita. Saya ingat tadi Puan Syatila ada jual pantun. Saya nak beli. Silakan Doktor. Masya Allah. Okay, dengar. Ke kedai beli rambutan 2 kilogram. Balik makan kenyang sampai kini. Marilah belajar ODL TESOL kat UKM. Tempat yang baik lagi harmoni. Wow, lagi.
Wow, saya nak balas cepat ni saya takut lah pula. Saya ada pantun lain sebenarnya doktor. Makan rambutan kita takut nanti macam terlebih gula kan. Okay, saya balas pantun doktor. Alright. Takut terlebih gula, diabetik pula tak sihat pula kita doktor. Alright. Saya ada satu pantun untuk doktor juga. Kita bersenam bukan hanya untuk kurus. Bersenam juga untuk jaga kesihatan badan. Jangan runsing untuk datang ke kampus. Jom belajar sepenuhnya dalam talian. Okey, tuan-tuan dan puan, kalau nak balas komen saya, nak balas pantun saya, cepat-cepat komen di bawah ataupun boleh komen di Facebook. Okey? Okey, saya rasa sebenarnya kita dah sampai di penghujung sesi kita. Kalau ada yang tak cukup masa nak tanya soalan lagi, boleh juga macam saya cakap tadi kan, kita boleh emailkan kepada tim kita, boleh WhatsApp kepada tim kita sebarang persoalan yang anda nak tanya. Dan Google Form yang kita dapat tu, kita akan berikan sesuatu yang istimewa kepada anda selepas ini. Okay? Belajar sepenuhnya dalam talian. Study anytime, anyhow, anywhere. Dengan itu saya rasa kita akhiri sesi webinar kita pada pagi ini. Maaf, saya rasa dah hampir tengah hari. Kita akhiri dengan... Syah, sorry. Baik doktor, silakan. Just then 1 minit. Satu saja saya nak share di Boleh sini. doktor. Ya. Ni sebab saya perasan kita ada current student yang UKMship student kan. Jadi kita sebenarnya ada satu skim. Ni juga tawaran yang menarik untuk current students kita kalau sekiranya saudara-saudari berjaya membawa student lain masuk ke program ODL kita, ya, sebagai insentifnya kita akan bagi 300 tu maknanya tolak daripada yuran pada semester akan datang lah. Just very quick glance tentang inilah Syah. Ya, sebab mungkin ada dalam kalangan yang di sini ni saya rasa mungkin dah enroll pun, dah masuk semester 1 dan sebagainya kan. Jadi mungkin bolehlah ambil peluang ini kan untuk sama-sama orang kata wawarkan kepada rakan-rakan, dan kalau sekiranya mereka yang kita orang kata recommend itu enroll kepada program ODL kita yang kita cerita pada hari ini, dan semasa enrolment mereka akan memberikan nombor matriks saudara-saudari yang recommend mereka itu. Jadi automatically kita akan deduct 300 daripada yuran pada semester yang akan datang. Menarik tak? Sangat menarik doktor. Okay. So ini untuk makluman lah ya. Tapi kalau yang belum enroll lagi tak eligible lah. Mungkin bila you all dah enroll untuk semester ini, semester depan bawa lagi kawan-kawan, you akan dapat orang kata insentif yang saya sebutkan tadi. Ya, menarik. Ya. Okay, itu saja. Alright. Terima kasih. Dr. Has nak tambah apa-apa sedikit di hujung? Itulah, alamak, dulu main pantun saya tidaklah pandai. Orang teknologi ni dia straightforward kan. Saya tidaklah begitu pandai berpantun. Cuma itulah saya just nak menjemput semualah saya seramai mungkin di Facebook dan juga di Zoom inilah. Sekiranya saya harap perkongsian kami lah pada hari ini sikit sebanyak membuka idea dan juga memberi panduan lah. Sekiranya ada yang tengah berkira-kira nak buat keputusan nak sambung belajar sama ada TESA ataupun teknologi pendidikan dan sebagainya. Jadi marilah cepat-cepat. Saya dan juga Dr. Hanita lah yang akan menilai permohonan sebenarnya. Jadi sementara masih lagi ada offer pada hari ini, cepat-cepatlah hantar permohonan. Itu saja daripada saya, Puan Syah. Alright, baik doktor. Thank you so much. Okay. Kita nak akhir dah sesi webinar kita pada tengah hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah hadir daripada awal pukul 10 tadi sampai pukul 12. Mungkin daripada tadi tengah breakfast, sekarang dah lunch pun. Okay, terima kasih banyak kerana sudi join kita. Okay, jangan lupa untuk submit permohonan anda di sistem Speed. Okay. Dengan itu saya minta maaf sekiranya ada bahasa saya yang mengguris hati mana-mana pihak, dan sekiranya saya ulang sekali lagi, mana-mana yang perlukan bantuan daripada kami, boleh je roja-roja kami anytime. Alright, ODL anytime, study anytime, anywhere, anyhow. Alright, dengan itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua. Okay, bye. Terima kasih. Terima kasih. Jumpa nanti. Yes. Oh sure, jumpa nanti dekat program teknologi pendidikan dan juga Ya, mari-mari. Okay, bye-bye. Bye.